Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan untuk sama-sama kita menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kitab Risalatul Mu'awanah. Asal judulnya bahasa Arab Risalatul Mu'awanah, karangan ataupun nukilan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Imamul Qutubil Ghaus Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitabihi Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Dan insya-Allah malam ni kita sambung pengajian muka surat apa? 13 darjat. Oh, buah keyakinan. Di antara buah-buah keyakinan itu ialah ketenangan hati pada janji-janji Allah, meletakkan kepercayaan kepada jaminan Allah dan menuju dengan sepenuh hemat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan apa saja yang boleh mengalpakan diri dari mengingati Allah Taala, dan sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada segenap hal dan keadaan, menumpukan segala daya dan tenaga secara termampu untuk mencapai keredaannya. Pendek kata, keyakinan itu adalah pokok dan segala makam-makam yang mulia, akhlak yang terpuji, amalan-amalan yang saleh merupakan cabang-cabangnya dan buah-buahannya. Tegasnya, semua akhlak dan amalan itu adalah ikutan kepada keyakinan hati dalam kekuatan dan kelemahannya, dalam kesihatan dan kesakitannya. Berkata Luqmanul Hakim alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqin wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqinih wa la yaqsuru amaluhu hatta yanqusa yaqinuh. Tiada dapat dicapai amalan kecuali dengan keyakinan, dan tiada beramal seseorang hamba melainkan dengan sekadar keyakinannya. Kemudian tidak akan berkurangan amalannya sehingga berkurang terlebih dahulu keyakinannya. Sebab itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan ialah keimanan seluruhnya. Nah, pada malam ni insya-Allah kita akan menyentuh tentang perkara yang sebelum ini kita telah sentuh, iaitu bagaimana untuk menghasilkan keyakinan ataupun untuk mendapatkan mendapatkan natijah daripada apa yang telah diusahakan. Sebab itu kalau kita lihat yakin ini, dia berkaitan dengan iman. Kalau kita tidak yakin, maka keimanan kita juga kurang. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah terdapat yakin, iaitu bagaimana datang keyakinan kalau tidak ada ilmu. Sebab tu perlu belajar. Setiap ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, ilmu fiqh. Bagaimana kita nak ibadah kepada Allah kalau kita tak tahu keyakinan kita itu terletak pada ilmu. Kalau ilmu tak pelajari, macam mana nak dapat yakin? Adakah main buat saja? Perlu mengetahui. Sebab itu kita lihat di dalam ibadah solat masalan. Contoh, ketika mana seseorang dalam sembahyang dia was-was, sebab dekat keyakinan tu dia ada beberapa tahap, iaitu yakin 100%, zan 75% ataupun 70%, syak 50%, waham 25%. Ini tahap untuk memahami bagaimana sesuatu perbuatan ataupun sesuatu perkara kita yakin ataupun tidak. Kalau kita yakin betul-betul 100%, confident, English confident, dia confident sebab dia yakin. Tapi kalau orang yang tak confident, dia dalam keadaan ragu-ragu, ragu-ragu, ni nak buat ke tak buat, nak buat tak buat. Sebab tu kalau kita lihat
di dalam solat contohnya, apabila seseorang itu ragu-ragu sama ada 3 rakaat ataupun 4 rakaat, ni dah 4 rakaat ke 3 rakaat, apa boleh buat? Adakah okey, contoh rakaat yang dia ragu-ragu itu start bermula waktu dia rokok. Masa dia rokok, dia kata ni rakaat ketiga ke rakaat keempat, rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kemudian dia bermain dalam fikiran dia tadi, yadur ala zihni, bermain dalam fikiran dia sampai dia iktidal. Masa dia iktidal masih lagi 3 ke 4, 3 ke 4. Masa dia sujud 3 ke 4, 3 ke 4. Sah tak? Sah ke tak? Tak sah. Sebab apabila dia telah pindah daripada rokok kepada iktidal, sedangkan di dalam rokok dan iktidal itu perlu kepada keyakin, iaitu sabat. Maknanya kena pasti apa yang dia buat. Mungkin ada orang cakap, lah dia rokok. Ya, tapi dia kena pastikan sejak dia tasyakuk tadi, sejak dia ragu-ragu tadi, masa dia rokok, dia kena berhentikan keraguan dia tadi kena henti pada waktu di situ. Tak boleh pindah waktu iktidal. Sujud masih lagi 3 4, 3 4. Sujud pun 3 4, 3 4. Duduk di antara sujud 3 4, 3 4. Lepas tu bila dia sujud kali kedua, 3. Tak sah. Jiwa kacau. Tak sah. Sebab apabila kita nak pindah kepada rukun, perlu ada sabat, maknanya perlu ada yakin. Kalau kita tak yakin, masa tengah ragu-ragu tadi kita cepat. Pertama kita ragu-ragu masa rukuk 3 4, 1 3 4, 2 3 4. Yang kali ketiga terus terus dia matikan ragu-ragu tadi dengan ambil 3. Ambil kurang daripada yang kita, jangan kita ragu-ragu kita 4. Tak boleh. Dalam ragu-ragu tetap kena ambil 3. Tak boleh ambil 4. Kemudian bila masuk rakaat yang ketiga tadi, okey, masuk, lepas tu rakaat keempat kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Sujud sujud sahwi kerana kelupaan kita masa rokok tadi. Itu kemudian kita bina alal yakin, maknanya masukkan rakaat yang paling rendah. Kemudian hujung sekali masa rakaat keempat sebelum beri salam sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Naam. Itu kena. Maknanya perlu bergerak pada keyakinan. Baik. Buah keyakinan sama juga dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan syak. Contohnya kita sebut hari ini waswas. Waswas. Bagaimana nak hilangkan penyakit waswas? Ialah dengan ilmu. Pertama sekali kena ada ilmu. Orang yang ambil uduk sampai belencun badan, kadang-kadang basuh sampai dah basuh kaki, tadi muka basuh ke tak? Tangan basuh ke tak? Ini semua penyakit waswas. Jangan dibiasakan dengan penyakit waswas. Kalau tak, dalam penyakit waswas tadi bermain kita punya ingatan, sehingga kan dibawa-bawa dalam ibadah ni. Sebab itu kalau kita lihat di dalam wuduk pun ada cara nak hilangkan waswas tadi, iaitu dengan membaca sebelum wuduk tadi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Tuhanku, aku minta kepadamu perlindungan daripada Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, daripada bisikan syaitan, dan daripada apa-apa yang lahir ataupun apa-apa yang terlintas daripadanya. Maksudnya termasuk otak kita, termasuk fikiran kita. Tengah ambil wuduk, was-was. Jadi kena
pecahkan was-was tadi. Sebab itu kalau kita lihat dalam qada hajat, diajar di dalam Islam, di dalam syariat, apabila kita selepas kita qada hajat tadi, buang air kecil ke, khususnya buang air kecil, lepas tu turunkan kain kita ke bawah, ambil air sedikit, renjiskan di atas kain tu, supaya nanti bila ada was-was terus kata, ini tangan saya renjis air tadi, maknanya bebas daripada penyakit was-was. Naam. Buah keyakinan, di antara buah-buah keyakinan itu ialah ketenangan hati. Bila dah yakin, dia akan tenang hati. Lepas tu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi SAW melihat ada seorang pemuda sembahyang dalam keadaan bergerak-gerak, dan bermain janggutnya, sedang sembahyang, bermain janggutnya. Nabi SAW kata apa? Iza khasha'atil qalb sakanatil jawarih. Iza khasha'atil qalbahu sakanatil jawarihahu. Sekiranya khusyuk hatinya, maka tetaplah kedudukannya, tetaplah perbuatannya, tetaplah segala anggotanya. Maknanya Nabi SAW nak bagi tahu, kalau kita dalam ibadah hati pun bercelaru, tengah semayang ingat apa, sampai boleh pegang janggut, boleh. Ini khususnya orang semayang tergaru-garu. Apa tergarunya? Kalau kita tengok garu ni, kalau kita perasan, garu pertama akan datang garu kedua, garu kedua akan datang garu ketiga. Dia memang saja je. Jadi matikan garu pertama. Garu pertama tadi, kalau boleh elakkan, jangan garu. Jangan garu dalam semayang. Sebab kalau kita garu je start, nanti turun, ni pula, lah kali sebab itu jauhkan garu-garu ni. Kalau kita tengok mungkin orang yang sudah berumur, dia tak ada sangat. Cuba tengok budak-budak muda, cuba tengok anak-anak sekolah, itu memang kuat kena kacau dengan garu. Dia garu kadang-kadang sampai kaki, satu kaki dia pakai, satu kaki lagi dia garu. Tengok tu, tak ada adab dalam semayang. Waktu kalau kita lihat orang yang dalam ibadah pun ada adab dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau dalam ibadah tak ada adab dengan Allah Subhanahu Taala, bagaimana luar ibadah? Waktu kita lihat perkara keyakinan ini termasuk di antara bab dalam cabangnya iman. Bukan cabang iman, iman itulah yakin. Tapi sebelum iman itu yakin, ilmu. Mana ada orang belajar iman tanpa ilmu? Belajar mesti ada ilmu. Lepas tu kalau kita lihat di sini disebutkan bagaimana nak tahu dia dapat buah keyakinan tadi, itu ketenangan hati. Ketenangan hati. Kita tengok orang yang tenang hati ni macam mana? Kadang-kadang bila apa saja berlaku apa, tapi dia tenang. Kan? Itu lainlah. Satu lagi hati kering. Hati kering tu berat lah. Sampai orang nasihat pun tak nak dengar. Kan? Ini tenang ni maknanya orang dalam keadaan huru-hara ke, kacau bilau ke, tengah ini, dia tenang. Pergerakannya tenang. Masih boleh senyum. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang ditimpa musibah tapi masih boleh senyum lagi. Itu sebab dia faham. Dia faham hakikatnya yang memberikan musibah itu bukan makhluk tapi Khalik. Yang memberikan, walaupun pinjaman, itu semua pinjaman daripada Allah SWT, tapi hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu orang yang kuat hubungannya hati kepada Allah, apa saja yang berlaku dia masih boleh tenang lagi. Dia masih boleh tenang. Sebab apa? Sebab dia yakin bahawasanya yang memberi itu Allah, yang mengambil itu Allah, yang mencipta itu Allah, yang mematikan itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, yang memberikan penyakit itu Allah. Walaupun pada zahirnya manusia, pada zahirnya benda yang dicipta oleh Allah, tapi bila ingat kembali kepada hakikatnya, dia boleh tenang.
dan ketenangan hati pada janji-janji Allah, meletakkan kepercayaan kepada jaminan Allah. Bila dia dah hati dah yakin, kadang-kadang dia dah tak fikir dah jaminan manusia. Dia tak fikir jaminan manusia sebab dia yakin jaminan daripada Allah. Kepercayaan kepada jaminan Allah dan menuju dengan sepenuh hemat kepada Allah. Dan kemudian dia tidak pandang kepada manusia tadi, melainkan memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira ke, senang ke, susah ke, yang penting Allah redha. Ini manusia hari ini, kerana nak dapat redha manusia, dia tak sedar apa yang dia buat murka Allah. Dia nak dapat sokong manusia, dia nak dapat seronok manusia, dia nak dapat kebersamaan manusia, tapi dia tak sedar apa yang dia buat tadi mendatang kemurkaan Allah, mendatang kemarahan Allah. Sebab tu berhati-hati. Kita kalau nak cari suka manusia pun kena tengok Allah suka ke tak ni, Allah redha ke tak ni. Apa saja bentuk, apa saja kedudukan, apa saja bahagian, apa saja sektor, semua apa saja kena cek, tengok saya ni buat ni manusia suka, tapi Allah suka tak? Sebab tu kalau kita tengok orang yang paling dapat kedudukan ini, iaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi, dia duduk zaman Nabi SAW, tapi disebabkan dia tak pernah jumpa Nabi SAW, kedudukannya sampai jadi tabi'in, Sayyidut Tabi'in, penghulu kepada tabi'in. Di dalam riwayat ataupun di dalam ilmu, penghulu tabi'in ni ada dua orang, makna ketua kepada tabi'in. Yang pertama Uwais Al-Qarni, yang kedua Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau kita lihat Sayyidina Hasan Al-Basri, Yauminal Ayyam, satu hari dia duduk, dia sedang nak mengerjakan ibadah, ibadah haji ataupun berada di dalam Masjidil Haram, depan Kaabah Al-Musharrafah, depan Kaabah, dan di belakangnya semua orang semuanya dia punya pengikut-pengikut. Tengok dia nak pergi semayang dekat Masjidil Haram pun, dekat depan Kaabah pun semua orang bodyguard jaga dia, sebab dia raja. Dia Hasan Al-Basri. Tapi Hasan Al-Basri ni akhirnya dia menjadi wali Allah Subhanahu Taala, maknanya dia tinggalkan kedudukan dia yang besar daripada kedudukan raja, kedudukan orang besar-besar ni, orang istana, akhirnya ditinggalkan. Sama macam Imam Al-Ghazali, kedudukan dia besar, kedudukan tinggi seperti ketua hakim negara, pun tinggalkan juga. Sebab apabila manusia nak kembali kepada Allah, kadang-kadang dia boleh tinggalkan apa yang ada pada, walaupun pada zahir manusia mungkin kata apalah tinggalkan ini, tapi dah dia dapat nikmat yang lebih besar, dia dapat nikmat yang lagi seronok. Mungkin kita tengok je nampak gah, nampak hebat, nampak ni, tapi bila dia dah kembali kepada Allah, tak apalah, ini semua aku nampak macam biasa saja. Yang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok imam, ada seorang nama dia Hasan Al-Basri, ketika mana dia berada di depan Kaabah, tiba-tiba dia dengar ada suara orang sebelah kata Alhamdulillah, 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 la ilaha illallah. Ni berapa banyak kali Alhamdulillah, tak berhenti. Lalu dia pun pergi tengok sebelah, tengok rupa-rupanya yang baca, yang sebut Alhamdulillah tu matanya buta, kudung kakinya, cacat tangannya, ini semua. Lalu tiba-tiba dia pun kata, boleh saya tanya? Yang matanya buta, ya, apa dia? Kamu sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah maknanya nikmat, syukur, tapi aku tengok kamu ni serba kekurangan, cacat, buta, kenapa kamu kata Alhamdulillah? Dia kata, aku syukur kepada Allah sebab Allah kurniakan, masih lagi kurniakan kepadaku lidah untuk aku boleh mengucap Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita berapa banyak nikmat kita dapat,
berapa banyak nikmat kita dapat, dan berapa banyak kali kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itulah tidak ada zikir yang paling bagus disebutkan Alhamdulillah, iaitu ketika mana lepas sembahyang. Ilahana ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah. Subhanallah abadan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tasawuf dalam, masa sebut subhanallah, subhanallah, cari apa-apa yang menunjukkan kebesaran Allah, kekurangan kita. Subhanallah yang maha hebat, subhanallah yang maha berkuasa, subhanallah yang maha gagah, subhanallah yang maha agung, subhanallah yang maha mengetahui, subhanallah. Subhanallah. Belum lagi kan? Ini masa saya pergi ke Indonesia ni, tak betul-betul lagi. Baik, subhanallah, maha suci Allah. Lepas tu bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, cakaplah apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku masih hidup. Alhamdulillah yang telah memberikan aku nikmat anak. Alhamdulillah yang telah memberikan aku nikmat keluarga. Alhamdulillah yang berikan aku makan. Alhamdulillah. Dialog dengan Allah Subhanahu Taala di dalam hati. Alhamdulillah. Jadi pemuda tadi kata, aku bersyukur pada Allah sebab dapat lidah. Dia pun kata, oi bagusnya orang ini. Kata, boleh aku bagi kamu apa hadiah? Boleh aku bagi kamu hadiah? Mana kurnia lah, raja. Boleh aku bagi kurnia pada kamu? Dia kata, kamu siapa? Kamu tak tahukah aku berdepan dengan raja kepada segala raja? Sedangkan dia raja. Aku berada di depan raja kepada segala raja. Raja yang ada di depanku ini lebih mengetahui daripada raja yang ada di mana-mana. Dia raja. Ini entah wali Allah. Silat bulan itu Khidir alaihissalam. Waktu kita tengok, dia jawab macam tu terus. Hasan Al-Basri terasa dia. Sebab dia raja. Kata, ini kalau aku minta, dia pasti lebih mengetahui daripada segala raja yang ada. Dia raja. Kata, bagusnya orang ni. Habis aku pun kena. Tapi dia tak sedar. Orang yang mata buta tu tak tahu punya sebelah dia raja. Lepas habis dia pun keluar, dia pun jalan. Dia pun keluar di jalan. Lepas tu tiba-tiba dia pun pergi dekat luar, terjumpa Hasan Al-Basri, nampak dia kat luar. Tak apalah, tadi dia tak nak pemberian aku, sekarang ni aku nak bagi dia. Dia kata, tunggu jap. Lepas tu dia pun berhenti. Ya, apa? Aku tadi yang duduk sebelah kamu. Aku ingin bagikan kepada kamu kurnia. Lepas tu dia kata, apa tuan nak bagi? Saya nak bagi apa kelengkapan yang kamu nak. Lepas tu dia kata, yang bercakap dengan aku, tadi aku dah betul-betul rapat dengan dia, aku terus minta dengan dia. Ini kan pula bila aku jauh lagi, aku nak cari dia. Itu Allah Subhanahu Taala. Terasa Hasan Al-Basri. Dia kata, ini orang ni betul lah, hubungan hati dia kuat dengan Allah Subhanahu Taala. Alah, macam ni lah, istilahnya mudah. Bila kita dalam susah, Allah. Bila susah Allah, bila senang happy go lucky. Tak ada. Bila tengah susah, bila kena macam kita kena tsunami, semua aktiviti dihentikan, semua program dihentikan. Insaf. Insaf, jom masuk masjid. Kita baca zikir. Itu masa tengah datang ujian. Bila datang, lepas tak ada ujian apa-apa, nak buat apa pun buat. Macam Allah tu tak ada. Macam tak ada apa-apa buat dalam urusan keduniaan, macam tak ada Allah. Tapi bila dah kena, bau. Macam Allahyarham Ustaz apa nama, Ismail Kamus. Dia jawab, orang
bila sakit, terlantar dekat hospital, apa dia sebut? Allah, Allah, Allah. Itu masa dia tengah sakit. Nanti bila dia sihat, siap langgar batu pun, oops, sorry. Dengan batu pun dia sorry. Ini subhanallah. Mudah-mudahan Allah selalu ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada fi sarra atau darra, sama ada dalam senang ataupun susah. Sebab tu manusia hari ni bila senang susah nak ingat Allah, bila susah baru ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya hakikat manusia tu kena ingat Allah bila senang dan susah. Bila senang, kalau ikut logik, ikut pada pandangan yang awam, bila susah ingat Allah itu biasa. Bila susah ingat Allah itu biasa, sebab tengah susah. Orang pun nak dekat dengan kita pun mungkin tak, ataupun orang lain tak hiraukan kita. Kita minta apa-apa pun orang tak layan. Masa tu dengan Allah lah. Tapi bila kita senang, bila senang lah lupa Allah. Tapi ada orang bila senang ingat Allah, itu yang terbaik. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang digelar As-Siddiq kerana dia penuh dengan kesiddiqan, penuh dengan kebenaran. Dia juga digolongkan di antara orang yang penuh yakin, dapat pokok, dapat buah keyakinan. Buah keyakinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Kita pun nak hampir dengan bulan Rejab, 13 bulan 1 dah masuk dah Rejab. Subhanallah, Rejab, Syakban, Ramadan, 3 bulan lagi, dan nak hampiri dah. Subhanallah. Itu ketika mana Rasulullah SAW naik peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, berjalan dibawa pergi ke Gunung Sinai, pergi ke perkampungan Madian, pergi kepada ini semua berjalan. Lepas tu tengok naik ke langit, 7 petala langit, semua naik sampai Sidratul Muntaha. Bila sampai ke bawah, Nabi SAW, ya Muhammad, khabarkan apa yang kamu tengok tadi tu, kamu ceritakan dengan umatmu. Ya Allah, mana ada orang percaya aku, semua orang akan mendustakan aku. Ya Muhammad, akan tetapi di dalam mereka ada Abu Bakar. Di dalam mereka ada Abu Bakar. Bila sampai turun bawah, sampai tengok ya, subhanallah, ni kat sini kita diajar tarbiyah oleh penghulu segala tarbiyah, Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri kalau ikutkan pada logiknya, mesti Rasulullah cari Abu Bakar terus. Tapi Rasulullah diajar adab oleh Allah SWT. Dalam hidup dunia ni jangan tergopoh-gapah. Dalam hidup dunia ni jangan terburu-buru. Dia tetap perjalanan apa yang dibuat, apa yang disusun oleh Allah, itulah jalan dia. Sebab tu bila bila Rasulullah turun ke bumi, Nabi dalam masih bingung, apa nak buat ni, apa nak buat ni. Nabi tak pergi cari Abu Bakar terus. Tiba-tiba tengah termangu-mangu, tengah ni, Abu Jahal nampak. Muhammad, ada apa-apa? Kenapa kamu jadi macam ni? Nampak macam ada benda yang kau nak sampaikan. Ya, ada. Apa cerita? Cerita semalam aku naik ke langit. Ini best cerita ni. Apa cerita ya Muhammad? Kamu nak cerita? Ya. Apa dia cerita, Mat? Semalam saya daripada Masjid Haram kemudian pergi ke Masjid Aqsa di Palestin, kemudian naik Sidratul Muntaha, naik ke langit. Abu Jahal dengar, ini cerita best, ini boleh gelakkan dia. Ini kali ni memang dia kena punya game lah. Dia memang kena game kali ni. Aku nak kenakan dia. Ya Muhammad, kalau aku panggil orang ramai-ramai, boleh kau ceritakan? Nabi Muhammad punyalah siddiq, punya jujur Nabi SAW. Orang Melayu kata lurus. Sebab hati baik.
lurus hati baik. Allah kata, boleh kamu cerita? Baiklah, saya cerita. Padahal yang otak pula, yang Abu Jahal dia fikir, kali ni kenalah Muhammad, kena gelak. Tiba-tiba dikumpulkan semua orang, semua tengah gelak-gelakkan Nabi SAW. Tiba-tiba ada, nak tak kita panggil orang yang dekat dengan dia? Siapa? Abu Bakar. Bau. Lepas tu Abu Bakar lalu, tapi masa Rasulullah tak nampak, dia pun cari Abu Bakar. Abu Bakar, kau dengar tak cerita Muhammad pagi ni? Cerita apa? Alah, Muhammad kata cerita dia bohong dia. Cerita apa? Cerita dia pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu dia naik ke langit. Siapa cerita? Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi Muhammad la sadaqtu. Kalau Nabi Muhammad aku benarkan. Ya salam. Itu kalau Nabi Muhammad SAW seorang diri macam tu, agak-agak kita tengok orang lain semua sokong yang lain, agak-agak nak dengan Nabi Muhammad tu. Kalau kita lah di zaman tu, agaknya kita kat mana? Tengok berita pun belum tentu berita betul pun, dia orang pertama sebarkan, dia orang pertama kongsi, sedangkan belum tahu lagi ni betul tak betul berita ni. Ni zaman sekarang, ikhtara'at, banyak benda-benda yang dusta, tapi berapa ramai orang suka tu, berapa ramai orang ikut. Padahal kena cari yakin dulu, bina alil yakin. Berita-berita yang datang belum tentu benar, yang kita pergi kongsi apa, yang kita pergi sebarkan. Orang Melayu kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata badan binasa. Itu pun dah tersebar, tapi selamat hari ni boleh delete. Delete cepat, tapi kadang-kadang dah terlepas, dah tak boleh dah. La yustata'ul amalu illa bil yaqin. Tiada dapat dicapai amalan kecuali dengan keyakinan, dan tiada beramal seseorang hamba melainkan sekadar keyakinannya. Ialah bila dia tidak dapat dicapai amalan kecuali dengan keyakinan. Orang yang buat amal, bila dia yakin, dia buat sungguh-sungguh tak? Dia buat teliti tak? Bila dia tahu. Tapi orang yang belum tentu, entah-entah mungkin dia buat pun tak berapa sungguh-sungguh. Orang Melayu kata hangat-hangat tek ayam. Hangat-hangat tek ayam, buat sikit lepas tu lepas. Tak buat terus. Tak buat sampai habis. Naam. La wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Tiada beramal seorang hamba melainkan sekadar keyakinannya. Yakin. Bila dia beryakin, dia akan buat ikut tahap apa yang dia faham, tahap apa yang dia yakin. Kalau dia yakin full, dia buat sungguh-sungguh. Saya tu terang cakap, kalau kita yakin betul-betul, kita zikir sungguh-sungguh. Kita faham betul-betul, yakin bacaan, contohnya bacaan suratul waqiah pagi, ini petang. Siapa yang mengamalkan bacaan suratul waqiah akan dibebaskan daripada fakir dan kafir. Dua, fakir, kafir. Akan dibebaskan daripada kekufuran dan kefakiran. Bebas. Siapa yang mengamalkan bacaan suratul waqiah lepas asar, siapa yang mengamalkan suratul muluk, kita baca suratul tabarak, ada semangat tak? Ada apa, rasa seronok tak? Bila nak buat, sebab kita tahu ini kelebihannya akan bebas daripada azab kubur. Wallahu ta'ala alam. Azan. Tapi
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wa syaraf wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmuda lilladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi fil yadi, Rabbi fil yadi, Rabbi fil yadi, Rabbi fil yadi, Rabbi fil yadi warhamhum kama rabbayna saghara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lihat sikit lagi untuk habiskan fasal ini. Darjat ahli keyakinan dan ahli keimanan. Dalam keyakinan itu ada 3 darjat. Ini yakin tu. Yakin tapi darjat bukan darjat, golongan orang yang yakin. Dia dah sampai yakin tadi, tapi yakin tadi pun dia terbagi pada 3 darjat ataupun 3 tingkatan. Darjat pertama iaitu darjat para ashabul yamin. Ashabul yamin. Ini kalau kita tengok dekat surah Al-Waqi'ah ada. Ashabul yamin, golongan kanan, ialah mempunyai kepercayaan yang pasti dan dalam pada itu boleh juga berlaku keraguan. Dengar. Maknanya ini gambaran apa ni? Makna gambaran orang tu ada ilmu. Ada ilmu. Tapi nak mengamalkan ilmu tu mungkin ikut dia punya ikut dia punya himmah. Himmah ni makna semangat. Orang tahu baca Al-Quran tu dapat pahala lebih, betul? Baca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alifu wa lamu wa mimu harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, wa likulli harfin asyarah hasanah, wa mahu asyarah sayyiat, wa rafa'a asyarah darajat. Betul? Semua tahu? Tidak aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf itu pahalanya 10 kebaikan.
dihapuskan 10 kejahatan, diangkat 10 derajat. Tapi berapa kali kita baca Quran? Hadis tu famous tu, hadis tu masyhur. Tapi berapa kali baca Quran? Berapa kali kita baca Al-Quran satu hari? Ada orang mungkin setiap lepas semayang 5 waktu sehari semalam 5 juzuk, Masya Allah. Mungkin ada orang satu hari 3 juzuk. Mungkin ambil waktu yang okey lah, waktu subuh, lepas subuh, waktu apa lagi, waktu lepas asar, ataupun lepas zuhur, lepas asar, 3 juzuk. Mungkin ada orang satu hari 2 juzuk, baca satu pagi satu malam. Mungkin lepas subuh satu, lepas isyak satu. Alhamdulillah. Mungkin ada orang satu hari 1 juzuk je, lepas subuh je 1 juzuk. Sedangkan semua yang baca Quran tadi tu semua tahu, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf. Betul ke tak? Dan mungkin ada orang tak baca Quran langsung, sedangkan tahu hadis ni. Daripada pagi tadi sampai malam ni tak ada langsung sentuh Quran. Kenapa? Sedangkan tahu hadis tu. Inilah dia. Ni namanya ilmu ada, tapi nak buat tu kena datang hemah, kena datang semangat. Sebab tu manusia ini dia akan masuk syurga. Ni khusus orang lelaki. Khusus orang lelaki. Kata ulama, manusia yang akan masuk syurga mengikut mengikut kecepatannya menghadiri solat Jumaat. Macam mana solat Jumaat kita? Solat Jumaat last waktu ke ataupun awal waktu? Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidatul Hidayah, sebut orang yang datang awal waktu dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Dapat orang datang waktu jam kedua seperti menyembelih seekor lembu. Waktu ketiga, jam ketiga, waktu seperti menyembelih kambing. Lepas tu sembelih ayam. Lepas tu last telur ayam. Jadi tengoklah macam mana Jumaat kita. Jumaat telur ayam ke Jumaat unta. Subhanallah. Ini darjat kedua, iaitu darjat para muqarrabin. Muqarrabin, orang yang dekat, golongan yang didekatkan, ialah kepenuhan iman dan ketetapannya dalam hati. Tiada berkemungkinan berkurangnya iman itu. Maknanya iman dia tu mantap. Iman dia tu maksudnya, kalau kita lihat hari ni, orang tu kalau dengar je apa-apa fadilat, dengar je apa kelebihan, dia bercepat nak buat. Dia bercepat nak buat, tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tunggu-tunggu. Iza wasasa sabah la tantazirul masa. Apabila kamu sampai waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Apabila sampai waktu petang, jangan tunggu sampai malam. Waktu ada orang jawab, saya kalau boleh saya nak juga, contoh perempuan, saya akan pakai tudung. Sebab dia tak pakai tudung, dia free hand. Saya akan pakai tudung. Kenapa? Nanti lepas balik haji, lepas saya buat haji baru saya nak buat baik pun tunggu haji dulu. Itu belum tentu dapat pergi haji. Kalau nak buat baik, terus buat baik. Kalau nak buat amal, terus buat amal. Jangan tunggu-tunggu. Sebab tu, tapi kalau kita tengok ini kedudukan ulama hebat. Ada seorang ulama, kata saya Imam Abu Hanifah, ketika mana ditanya dalam satu pengajiannya, "Ya Imam, nak tanya soalan." Apa? Tanya soalan, boleh tak kita puasa Rejab, Syaban, Ramadan 3 bulan terus? Boleh tak? Lepas tu Imam Abu Hanifah pandang orang tu, nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Lepas tu tak jawab-jawab. Orang ni tunggu-tunggu, tak jawab-jawab. Tak pernah dijawab, tak pernah dalam pengajiannya bercakap dalam bab tu. Sampailah dah lepas 2 tahun, tengah-tengah mengajar, dulu ada orang tanya aku. Dia kata dulu ada orang macam semalam dulu ada orang tanya aku,
Boleh tak puasa 3 bulan berturut-turut, Rejab, Syakban, Ramadan? Boleh tak? Jadi jawapannya boleh. Rupanya orang yang tanya tu ada dalam majlis. Dia pun kata, apalah imam ni, apa ulama ni jawab boleh, nak tunggu sampai 2 tahun? Baru lepas habis pengajian, datang orang yang tanya tu, Syekh, Syekh tadi cakap pasal puasa 3 bulan tu kan? Saya lah yang tanya tu. Ya, okey. Jawapannya boleh. Lepas tu dia pun kata, ya imam, kamu jawab boleh dah lepas 2 tahun baru jawab boleh. Kenapa tak jawab terus boleh? Dia kata, bukan apa, sebab masa kau tanya itu aku tak pernah buat lagi. Aku tak buat lagi. Jadi aku dah buat tahun lepas. Jadi tahun ni aku jawab. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak? Itulah imam-imam mazhab. Itulah imam mazhab yang kita dengar hari ni. Yang silap air bulan ada pula satu puak kata, tak nak pakai mazhab. Tak nak pakai mazhab. Mazhab ni semua tak boleh pakai. Yang boleh pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Dia ingat Imam Abu Hanifah tu tak pakai Al-Quran dan Hadis saja. Dia ingat Imam Ahmad bin Hanbal tak pakai Al-Quran dan Hadis agaknya. Imam Syafi'i tak pakai Al-Quran dan Hadis. Punya kurang adab. Tak apalah, tak kira lah awak ada title ke tak ada title ke, awak ada pangkat ke. Tengok imam ini, imam mazhab, diikuti oleh seluruh dunia. Imam Syafi'i diikuti oleh seluruh dunia. Imam Malik diikuti. Kita baru dekat negeri kita je. Tiap bulan Malaysia pun belum tentu lagi. Negeri kita je. Tapi nak cakap condemn imam-imam. Imam Al-Ghazali tu banyaknya hadis-hadis dia, banyak hadis palsu. Masya Allah. Tapi kita tengok macam mana Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sanggup tinggalkan pakaian gahnya, gah pakaian, sebab nak kembali kepada Allah. Tanggal jubahnya, tanggal jubahnya sampai orang kata dia gila. Sampai dia belajar dengan guru dia, ahlillah, orang yang dekat dengan Allah. Orang tu hanya potong ikan dia, siang ikan. Tiang ikan tu guru Imam Al-Ghazali. Ini hari ni kita kalau tengok guru pun kena cek. Ini guru kalau pakai jubah besar, pakai serban besar. ini guru. Jangan ukur dengan pemakaian, tapi ukur dengan apa yang ada padanya. Maknanya ilmunya, amalnya, hubungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kefahaman sebagaimana Allah berikan kefahaman kepada para ahlillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, darjat ketiga, iaitu darjat para nabi. Ini tak boleh. Ini para nabi, para siddiqin, para nabi dan pewarisnya yang telah sempurna berupa para siddiqin, ahli kebenaran. Ialah perkara yang gaib akan menjadi syahadah. Perkara yang gaib akan menjadi syahadah. Sebab tu kata kata Sayyidina Umar bin Khattab, lau kushifatil ghita, kalau disingkapkan ghita, maknanya ghita, tutupan ataupun kain ditutup dekat langit ini, mazdadtu yaqinan, tidak bertambah yakin aku. Nak tunggu awan ni terbuka, nampak apa yang berlaku di atas langit, baru nak ibadah, baru nak solat, baru nak puasa, baru nak zakat. Tidak. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga kasyaf. Ini yang saya pernah cakap dekat TV3 ni. Kasyaf, ayyan, diberikan nurul basirah, diberikan pandangan hati sebelum pandangan mata. Ada orang ada kata kam minan nas indahul ain walakin a'mal qalb. Berapa ramai manusia yang ada mata tetapi hatinya buta. Dan berapa ramai orang yang matanya buta, hatinya hidup, hatinya celik. Dan berapa ramai orang yang matanya buta, hatinya buta.
Oh, tu lagi berat. Dan berapa ramai orang yang matanya buta, matanya celik dan juga hatinya celik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita itu di akhir zaman ini, dan juga mudah-mudahan sebelum kita kembali kepada Allah, Allah kurniakan kepada kita celik mata dan celik hati. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara satu darjat dengan darjat yang lain ada perbezaan yang jauh sekali. Nah, hatta para nabi, hatta para wali pun ada tingkatannya. Para wali, kalau ada orang kata, Ustaz, mana ada wali-wali ni? Kalau tak ada wali, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah? Masih ada lagi para hambaku yang ingin dekat kepadaku, ingin dekat kepadaku melalui perkara-perkara sunat. Dengan sebab itu mereka itu akan dicintaiku. Ni dalil wali ni. Mana wali tak ada? Ni dalil wali kuat ni. La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Masih ada lagi para hambaku yang ingin dekatkan kepadaku melalui ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Ibadah wajib dah tentu dah. Ibadah sunat, tak percaya tuan-tuan tengok nanti Ramadan. Orang yang kejar tarawih, lepas sembahyang isyak dia kejar tarawih, ba'diyah isyak tak solat. Kenapa? Apa bezanya ba'diyah isyak dengan sunat tarawih? Tak percaya tengok ni. Tengoklah, anda akan dapat tengok berapa ramai orang lepas sembahyang isyak dia tengok orang je. Dia tengok orang, dia ingat tarawih je dengan belajar, ambil semua. Kenapa pula bahagi-bagi? Ambil semua. Itu solat sunat rawatib adalah sunat yang sunat yang afdal setelah solat sunat qiyamul lail. Tapi sunat tarawih yang afdal pada bulan Ramadan. Tapi rawatib tiap-tiap bulan. Jadi ambillah. Sama juga dengan sembahyang Jumaat. Datang awal pun dia tidur je tu. Dia duduk, dia tidur. Orang lepas azan solat sunat, dia duduk termangu tengok orang je. Kenapa? Solatlah sunat. Solat sunat qabliyah Jumaat. Kan? Ini masuk dalam masjid, kalau boleh solat sunat tahiyatul masjid. Ini semua adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sebutkan tadi? La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Ini biasalah, tapi cuba dengar ujung dia. Fa iza ahbabtuhu kuntu. Apabila aku suka kepadanya, matanya jadi mata aku. Ini cara terjemah zahir. Cara terjemah zahir. Matanya jadi mata aku, telinganya jadi telinga aku, tangannya jadi tangan aku, kakinya jadi kaki aku. Faham tak apa mana? Maknanya Allah SWT nak bagi tahu dia itu dalam penglihatan Allah, dia itu dalam pandangan Allah, dia itu dalam penjagaan Allah. Dan hujung sekali, apabila dia minta, aku akan tunaikan. Sebab tu wali-wali Allah ni hati-hati. Sehingga dalam riwayat mengatakan, kalau sekiranya anda mengganggu wali Allah, aku izinkan perang di tempat itu. Sebab tu kita hati-hati. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita bersama dengan orang-orang yang darjat yang tinggi, iaitu para Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga orang-orang muqarrabin, dan mudah-mudahan kita juga bersama dengan ashabul yamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. InsyaAllah sambungan nanti perihal niat, muka surat 15 tanda, InsyaAllah akan datang. Kalau diizinkan Allah SWT, kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.